Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Untuk cerita pagi dari Perak hari ini, kita berlintas langsung dari Kompleks Islam Darul Rizwan untuk kita mengetahui perkembangan semasa mengenai kaedah baru buat umat Islam di negeri ini, khususnya bagi menjalani ibadah zakat pada bulan Ramadan kali ini. Seperti yang kita semua sedia maklum, kita kini berada di fasa normal baru di mana kedatangan bulan Ramadan kali ini disambut dengan suasana yang baru berikutan dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dikuatkuasakan oleh kerajaan bagi membendung penularan wabak COVID-19 di negara ini. Dan tanpa melengahkan masa lagi, kita terus saja kepada agenda untuk mengetahui mengenai perkembangan zakat di negeri ini. Bersama-sama dengan saya ketika ini adalah Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak, MAIP, Tuan Syahrul Azam Syari. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Encik Syafiq dan juga pihak RTM atas kesediaan menjemput Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak untuk berkongsi berkaitan dengan kaedah pembayaran zakat pada tahun ini. Okey, baik Tuan. Seperti yang kita tahu, Perak antara negeri-negeri yang melaksanakan pembayaran zakat secara dalam talian. Mungkin ramai yang dah tahu dan tapi mungkin ada juga yang masih tertanya-tanya mengenai caranya. Mungkin Tuan boleh kongsikan sedikit kaedah yang baru di negeri Perak ini dan bagaimana penerimaannya setakat ini. Okey, Saudara Syafiq, seperti yang telah dimaklumkan oleh pihak MAIP dalam siaran media tempoh hari, pihak MAIP telah menyediakan dua medium kutipan pembayaran zakat, harta dan zakat fitrah khususnya dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Medium pertama adalah melalui atas talian ataupun online, pembayaran atas FPX, GoPay, SnapMP, QRP, Maybank dan online internet banking. Medium yang kedua masih lagi melalui kaedah manual, iaitu melalui pihak amil, dan di sini kita sediakan tiga kaedah. Yang pertama, counter drive-thru yang diletakkan di masjid-masjid, tetapi bagi mana masjid-masjid yang mampu menyediakan fasiliti tersebut, jadi bukan wajib kepada semua. Yang kaedah kedua melalui amil adalah pergerakan amil yang bergerak daripada satu rumah ke rumah yang lain tetapi terhad. Jadi ini pun tertumpu kepada pihak-pihak yang memerlukan saja, seperti warga emas, kawasan-kawasan yang terpencil dan sebagainya. Dan yang kaedah ketiga melalui pihak amil adalah tabung khas zakat fitrah yang diletakkan di masjid-masjid. Yang ini pun kita bukan perkara yang baru, yang ini menggunakan tabung sumbangan yang sedia ada di masjid-masjid. Kita hanya label semula sebagai zakat fitrah, sediakan envelope, hanya pembayar zakat hanya perlu bayar dan isi nama, IC dan juga jumlah tanggungan, dia hanya masuk dalam tabung masjid. Jadi setakat ni alhamdulillah penerangan dan juga kita pemakluman secara portal di dalam media sosial kita telah maklumkan kepada semua pihak. Setakat ni ramai masyarakat terutama golongan umur antara 20 ke 55 tahun mengetahui tentang medium bayaran online. Malah perkara ini pun mereka telah laksanakan sebelum ini dan tak ada masalah. Cuma golongan yang berumur di antara 55 tahun ke atas agak bermasalah dengan online, dan ini kita sediakan, memang kita dah ada pun pihak pegawai Baitul Mal daerah yang telah berada di seluruh daerah di negeri Perak untuk sentiasa membantu pihak amil dan membantu jawatankuasa zakat fitrah berada masjid untuk memaklumkan tentang kaedah terperinci berkaitan dengan pembayaran secara manual ini. Jadi langkah pihak MAIP untuk terus meneruskan kaedah berkaitan dengan pembayaran secara manual ini sebenarnya tidak silap, kerana masih terdapat lagi permintaan daripada masyarakat terutama yang tidak mempunyai akses internet ataupun tidak berupaya untuk melaksanakan melalui internet di kalangan masyarakat kita. Jadi walaupun amil dibenarkan untuk mengutip daripada rumah ke rumah, namun mereka diberikan garis panduan untuk kerana pergerakan mereka agak terhad. Ya, jadi perlu mematuhi garis panduan yang telah dikeluarkan oleh pihak MKN dan juga pihak KKM. Dan pihak AMI ini telah dibekalkan oleh pihak MAIP dengan semua peralatan pencegahan seperti face mask, hand sanitizers dan glove untuk bertugas. Okey, baik Tuan. Kalau kita tengok kaedah-kaedah baru ni mungkin memberi cabaran kepada pihak-pihak tertentu. Mungkin untuk dari segi pihak Tuan sendiri, bagaimana untuk elakkan daripada orang ramai atau masyarakat macam ditipu atau salah link untuk membayar zakat? Okey. Terima kasih atas soalan itu, soalan yang baik. Sebenarnya ini pun kita risaukan juga sebab dalam tempoh sebegini, jadi pembayaran melalui atas talian adalah keutamaan pihak MAIP.
Malah bukan pihak MAIB saja, di mana-mana pihak penerima pembayaran pun kita akan utamakan pembayaran atas talian. Tetapi inilah dia akan buka ruang kepada pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mengeksploitasikan kaedah pembayaran ini. Jadi saya ingin menasihatkan kepada semua pembayar zakat khususnya di negeri Perak untuk sentiasa merujuk kepada pautan yang rasmi ataupun sahih, iaitu laman sesawang Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak ataupun media sosial yang rasmi iaitu FB Zakat dan seterusnya. Sebab kita risau, sebab kadang-kadang baru-baru ni pun ada juga cubaan daripada pihak yang tidak bertanggungjawab, ya, yang mewujudkan satu link lain yang akan mempengaruhi pihak pembayar zakat ni untuk pergi ke portal yang tidak sahih dan tidak merujuk kepada laman Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak. Okey, baik Tuan, terima kasih kerana sudi berkongsi maklumat itu dengan kami. Jadi saya kira itu saja perkembangan yang dapat saya kongsikan setakat ini. Jadi kepada semua masyarakat dan umat Islam di negeri ini khususnya dan di seluruh negara, sekiranya mahu hidup berkat, jangan lupa bayar zakat. Kita kembali kepada rakan tugas di Angkasa Puri. Silakan.